Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, I am Wan Haisun and I am going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial contents. Kita perhatikan sekarang ni kita dah masuk SEM di mana kita akan masuk fasa untuk internship ataupun praktikal lah untuk amali. Hari ini saya akan berkongsi bagaimana caranya untuk kita apply internship, terutamanya untuk pelajar-pelajar yang nak apply internship untuk course IAT di Uniza. Jadi untuk pengetahuan korang semua, untuk IAT di Uniza, kami ada 2 kali internship, iaitu pada tahun 2 dan juga pada tahun 3. Pada tahun 3 ni kiranya yang last sekali lah. Tapi kesimpulannya memang kami akan ada 2 kali intern ataupun latihan amali. Okey, bagaimana cara-cara untuk apply internship dan sebagainya saya akan bahaskan dalam video ni. Jadi pastikan anda tonton video ni sampai habis dan jangan lupa juga untuk like, komen dan subscribe. Soalan pertama yang ditanya ialah macam mana kita nak cari tempat intern. Dan dia ada tanya juga sama ada kita cari sendiri ataupun fakulti yang tetapkan. Biasanya kalau untuk course IAT di Uniza, kita akan pilih sendiri. Macam mana cara untuk kita minta ni saya akan tunjukkan dalam video ni. Saya akan tunjuk tutorial bagaimana kita nak apply untuk internship. Biasanya kita akan apply internship ni melalui portal Uniza. Dan portal Uniza tersebut dia akan adalah maklumat-maklumat company-company, NGO ataupun tempat-tempat seperti kementerian yang kita nak pergi untuk internship. Biasanya Uniza memang akan adalah dia punya database tentang tempat-tempat intern yang dah biasa senior-senior kita pergi. Kalau contoh tempat tu belum pernah lagi orang pergi, mungkin dalam database tu tak akan ada tempat intern korang dan korang perlu isi. Tapi untuk soalan yang pertama tadi, dia tanya sama ada untuk cari sendiri, kena cari sendiri ataupun fakulti pilih. Memang kita cari sendiri, kita pilih lah. Jadi bolehlah sekarang dah start nak kena cari tempat mana yang korang nak sebenarnya untuk intern. Bila kita nak masuk intern ni ada banyak proses lah, sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, sebelum tu mungkin pihak fakulti akan bagi dulu kita briefing taklimat tentang internship ni, bagaimana cara nak apply dekat portal dan sebagainya kan. Okey, bila biasanya 2 orang yang akan in charge untuk internship ni, biasanya Kak Amy dan juga Madam Z. Jadi bila 2 orang ni in charge, diorang lah yang akan kita selalu contact ni, Kak Amy dan juga Madam Z. Okey, tu person in charge. Next pula, bila mereka dah bagi tahu kita yang kita dah boleh minta
apply untuk internship. Jadi bolehlah untuk fikir mana tempat yang kita nak intern sebenarnya. Jadi tempat untuk intern ni bergantung kepada banyak faktor lah. Mungkin bergantung kepada faktor tempat, minat dan juga rezeki. Okey, bila saya cakap tempat, ada sesetengah orang dia mungkin dah jenis yang berdikari, boleh pergi ke tempat luar daripada negeri dia, yang memang ada kemudahan, ada kereta, boleh sewa rumah dengan senang. Mungkin ada rumah saudara mara di luar daripada negeri yang mereka tinggal. Tapi ada juga sesetengah orang yang mungkin susah. Jadi mungkin tempat ni korang mungkin akan fikir dulu tempat-tempat di dalam kawasan tempat tinggal korang. Contohnya korang tinggal di Selangor, mungkin korang akan minta tempat intern di kawasan tempat tu. Sama juga dengan orang yang duduk di Kelantan, mungkin akan minta tempat intern di Kelantan. Kebanyakannya mungkin akan meminta tempat intern di tempat-tempat tinggal mereka supaya berdekatan, senang untuk pergilah. Dari segi transport, makan dan sebagainya kan. Jadi memang senang lah bila kita duduk rumah sendiri. Tapi kalau korang nak keluar daripada comfort zone dan boleh berdikari sendiri, memang disyorkan untuk keluar daripada negeri yang korang tinggal sekarang dan cuba untuk pergi intern dekat tempat lain. Yang kedua pula dari segi minat. Minat ni banyak lah, sebabnya kita dalam kos hubungan antarabangsa banyak yang kita boleh pergi. Contohnya dalam pengurusan kan, public relations, kita boleh juga pergi dekat kebajikan. Yang volunteer tu memang kita boleh pergi. Jadi tempat-tempat yang kita nak tu mungkin boleh berdasarkan minat kita. Ada orang yang dia nak bekerja rapat, nak intern rapat dengan kementerian sebab nak faham tentang foreign policy, nak faham tentang apa-apa yang berkaitan dengan ekonomi ataupun defense. Contohnya ada senior Hazirah Ibrahim yang pergi intern dekat MIDAS, Ministry of Defence lah. Ada juga yang intern dekat OPEC dan sebagainya. Ada banyak lah contoh-contoh yang dah pernah intern dekat tempat-tempat yang hebat-hebat macam tu. Ada juga yang intern dekat tempat-tempat volunteerism. Contohnya macam saya sendiri, saya intern di Yayasan Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan. Jadi ni saya fikirkan sebagai volunteerism. Kiranya ni dalam cabang kebajikan. Dan korang juga boleh, kalau contoh minat korang lebih kepada volunteerism, ada juga tempat-tempat yang korang boleh minta. Contohnya seperti MyCare, ICRC dan mana-mana NGO lain yang kena dengan bidang korang. Tapi kalau contoh tak kena dengan bidang pun tak apa. Contohnya korang kos hubungan antarabangsa, tapi tiba-tiba disebabkan tak ada tempat intern, tiba-tiba korang pergi intern dekat pejabat hartanah ke tiba-tiba kan. Mungkin akan terjadi, tapi cuba elakkan sebabnya kita nak supaya kita intern ni kena dengan bidang yang kita belajar. Yang ketiga pula yang saya cakap tadi pasal rezeki. Samalah yang saya cakap tadi. Contohnya masa COVID-19 tahun ni dan tahun lepas. Tahun lepas kali pertama saya intern, masa tu bila COVID, peluang pekerjaan pun memang sangat rendah. Apatah lagi untuk peluang internship. Jadi ada juga beberapa senior yang tak dapat intern dan susahlah untuk dapat peluang internship dekat mana-mana tempat sebabnya tempat tu mungkin mengehadkan pekerja mereka. Ada yang work from home dan sebagainya. Ni kita pula budak intern nak pergi intern. Tapi Alhamdulillah ada ramailah yang dah dapat tempat intern. Ni semuanya saya cakap berdasarkan rezeki lah. Jadi pemilihan tempat intern tu seperti yang saya kata tadi, berdasarkan tempat, minat dan juga rezeki. Okay, next. Dalam portal Uniza ni ada banyak benda yang kita kena isi. Kita kena isi maklumat diri, seterusnya pencapaian-pencapaian. Biodata ni sebenarnya untuk menghasilkan resume. Jadi mungkin korang boleh tulis achievement yang korang pernah ada selama berada di Uniza. Dan bila fakulti nak hantar permohonan kepada tempat yang kita nak intern, mereka akan gunakan resume yang dibuat daripada tempat yang korang isi tadi, dihantar automatik kepada tempat yang korang nak minta tadi. Tapi korang boleh juga buat resume sendiri dan hantar kepada orang tersebut. Sebabnya berbezalah. Kita ada resume daripada fakulti dan ada juga resume yang boleh dibuat sendiri. Kalau kita serahkan sepenuhnya kepada fakulti, resume tu yang kita dah isi dengan lengkap melalui portal tu akan di-generate sendirilah melalui portal tu dan dihantar terus kepada tempat yang kita nak intern. Tapi kalau contoh kita nak handle sendiri proses permohonan internship tu,
kita buatlah sendiri kita punya resume untuk dihantar. Cumanya yang kita minta daripada fakulti cuma kita minta surat permohonan untuk internship tu je, untuk dihantar kepada tempat intern kita tu. Bila kita dah minta surat permohonan tu, kita buatlah resume sendiri. Resume sendiri ni mungkin kalau kita buat sendiri akan lebih berwarna-warni. Kalau yang dengan fakulti tu, sebab dia orang hantar terus kan, mungkin resume tu adalah blank papers je, tapi tak kisah sangat pun sebab fakulti hantar sendiri kan. Kalau yang kita hantar sendiri je memerlukan banyak effort sikit lah, sebab kita kena buat resume sendiri yang berwarna-warni sikit ke. Bila kita hantar sendiri, kita perlu hantar melalui email ataupun apa-apa cara yang disyorkan oleh tempat intern kita. Kalau contoh tempat intern kita tu suruh kita isi apa-apa form dekat Google, ataupun dia ada tempat permohonan dia sendiri ke. Contoh macam sesetengah tempat macam USM, kita kena isi secara automatik dekat dia punya saya dah lupa apa nama dia tu, tapi dia ada tempat khas untuk kita minta intern. Memang kita isi situ, sama ada diterima atau tak, dia akan bagi tahu melalui portal tu juga. Jadi saya cuba ringkaskan balik, okey. Mula-mula kita call dulu tempat yang kita nak intern. Lepas tu tanya sama ada terima intern ataupun tidak. Bila dia cakap terima, tanya apa yang diperlukan. Kalau kita nak hantar sendiri, kita perlu ada resume, kita perlu ada surat permohonan fakulti. Yang ni kena minta surat daripada fakulti untuk internship. Yang ni kita kena minta daripada portal lah, memang kena isi dekat portal. Kena suruh KME ataupun Madam Zep untuk tolong printkan bagi kita dan bagi dekat email kita. Tu kalau kita nak minta sendiri. Okey, bila nak email apa yang diperlukan. Lepas tu bila kita dah siap proses penghantaran tu, seterusnya pula kalau kita diterima, kenalah cakap terima. Macam kita ada macam tempat lah untuk kita isi yang menyatakan kita dah terima tempat tu. Setakat SEM lepas ni, durasi intern kita masih 6 minggu, sebulan setengah. Jadi kita perlulah try untuk minta tempat intern yang terima durasi intern sebulan setengah, terutamanya untuk pelajar-pelajar yang tahun 2. Kalau tahun 3 ni tak ada masalah sangat sebab kita orang dah grad kan. Bila dah tak adalah grad sangat, pre-grad. Jadi bila dah pre-grad ni, kita ada lebih masa lah. Mungkin kita boleh ambil 3 bulan. Tapi untuk korang yang second year, korang tak boleh buat macam ni. Kena stick dengan 1 bulan setengah sebab korang akan ada kelas. Selain daripada tu, kriteria tempat yang korang nak pilih tu, semestinya korang kena cuba sebaik mungkin untuk cari yang kena dengan bidang kos hubungan antarabangsa korang ni. Mungkin korang boleh pergi dekat tempat yang ada kaitan dengan public relation, international relations, tempat-tempat yang ada kaitan dengan kaji selidik, tempat yang ada kaitan dengan foreign policy yang berkait lah, volunteerism, NGO dan sebagainya kan. Ada juga kawan-kawan kita yang pernah buat dekat Sempris macam tu, ada dekat USM untuk bahagian penyelidikan. What if someone tu dia tak ada pun kemahiran, pengalaman bekerja kan. Ada macam contohlah, kalau budak-budak yang diploma, mungkin mereka sebelum ni dah pernah buat intern. Tapi untuk budak yang asasi, matrik dan sebagainya ni kan, mungkin mereka tak pernah lagi ada pengalaman intern. Jadi untuk mereka yang tak berpengalaman ni, sama ada mereka boleh survive ke tak, ni semuanya bergantung kepada kebolehan diri masing-masing. Tapi sebaik-baiknya korang cubalah lengkapkan diri dengan kebolehan asas seperti kena mahir Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Benda-benda yang basic yang memang diperlukan dalam kerja-kerja pejabat kan. Benda ni memang perlu. Itu saja untuk video kali ini. Tapi kalau korang nak tahu lebih banyak lagi, korang boleh WhatsApp sendiri, DM sendiri dekat IG dan sebagainya kan. Ataupun korang boleh komen dekat section kat bawah. Kita cuba jawab bersama-sama apakah soalan daripada korang tu tentang intern ni. Dan kalau korang suka video ni, korang mungkin boleh share dekat kawan-kawan yang IR yang nak intern tu nanti. Dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe to my channel. Dan semoga nanti hari-hari akan datang kita akan ada lagi video-video yang bermanfaat untuk korang tonton.